Assalamualaikum dan salam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, untuk kelas pada hari ini kita akan bincang satu tajuk iaitu startup checking, wiring dan juga testing untuk PLC. Jadi saya rasa kamu semua dah belajar, dah belajar PLC sebelum ni, tapi basic semua untuk hari ini kita akan fokus kepada yang lebih detail. Okey, sebelum kita start kelas, saya nak kamu kenalkan diri dulu. Sebab saya tak kenal kamu. Saya nak kamu kenalkan diri. Nama kamu, umur, ambition dan juga experience. Setiap orang bangun, bagi tahu nama dia, umur dia, experience dan juga ambition. Boleh? Okey, bermula dulu sana. Saya kemarin lebih tinggi. Saya umur 11 tahun. Saya berasal KL. Okey, terima kasih. Saya umur 20. Berasal dari Selangor. Ambition saya nak jadi engineer. Saya tak. Okey, next. Saya Muhammad Darulwan, umur Kofi. Saya umur 29 tahun. Saya menjadi engineering designer. Saya dari Kelang. Okey, next. Nama saya Muhammad Iqbal. Umur saya 24 tahun. Cerita saya engineer. Pengalaman saya pernah menjadi inspektor. Okey, terima kasih. Next. Saya Muhammad umur 20, asal dari Kelang. Okey, terima kasih. Nama saya Surya Dewan. Saya 20. Asal dari Sidi. Mission engineer. Okey, terima kasih. Saya rasa kamu dah kenal di antara satu sama lain. Kamu Haikal, betul tak? Ya. Okey, Haikal ada jadi engineer dan sebagainya. Bagus, bagus. Okey, seterusnya. Sebelum kita start kelas, saya akan bagi sedikit penerangan. In case kalau ada emergency dan sebagainya, dekat mana kamu nak lari, dekat mana tempat nak semayang, dekat mana tangga dan sebagainya, saya kena cerita. Okey. Sekiranya ada emergency, titik point dekat belakang. Dekat belakang kamu kena lari cepat-cepat. Tangga ada sebelah sana dan surau dekat bawah. Okey, faham? Jadi benda ni kamu kena tahulah. Dan juga di persekitaran kamu pastikan tak ada benda-benda yang membahayakan kamu. Okey. Kalau beg dan sebagainya, kalau letak elok supaya sekiranya berlaku kecemasan dan sebagainya senang. Kamu nak berada di sini. Okey, seterusnya learning outcome. Apakah yang kamu akan belajar pada hari ini? Yang pertama, kita akan buat functionality check untuk PLC. Yang kedua, kamu akan buat input dan output wiring. Make sure di antara kamu semua sekali saya nak boleh buat wiring input dan juga wiring output. Yang ketiga, kamu kena buat testing. Kamu kena buat testing di antara input dan juga output. Di antara PLC dengan komponen. Bahagian output dengan lampu dan sebagainya. Boleh? Tolong bagi kerjasama kepada saya supaya benda ni jalan dengan lancar. Okey, seterusnya. Kenapa kita perlu buat checking? Sebelum kita hantar mesin ke kilang, kita buat wiring, betul tak? Kita buat wiring. Jadi, wiring yang kita buat, kita perlu pastikan keadaan komponen dan sebagainya dalam keadaan yang baik. Contohlah, kamu ni sebagai technician di sebuah kilang, buat mesin. Okey. Jadi kamu ditanggungjawab untuk
membuat checking pada mesin yang akan dihantar kepada gelang-gelang yang lain. Jadi, apabila kita buat checking, kita mesti ada checklist dan sebagainya. Jadi checking adalah sangat penting supaya mesin yang kita buat, mesin yang kita hasilkan dalam keadaan yang baik. Betul tak? Okey, seterusnya, apakah yang perlu kamu lakukan? Okey, kita tengok. Check power supply, ground and I/O cable wire correctly, no loss dan connection. Betul tak? Pastikan PLC kamu dalam keadaan yang baik mengikut flow chart ni. Dan mengikut flow chart ni. Cek satu-satu. Cek satu-satu. Pastikan dalam keadaan yang baik. Boleh faham? Ada soalan sekarang? Ada soalan yang tak tanya, saya jawab. Jangan malu-malu dengan sekat. Okey, seterusnya. Kita ada satu aktiviti. Kita ada satu aktiviti di mana kamu perlu cek komponen yang ada pada di hadapan kamu dengan menggunakan multimeter yang saya sediakan serta komponen-komponen yang lain. Okey, apa yang perlu kamu buat? Refer kepada aktiviti book. Okey, kamu boleh rujuk aktiviti book. Okey, baca dulu. Masa saya bagi lebih kurang 5 minit. Baca tentang selalu dan kamu buat apa yang sepatutnya. Gunakan multimeter dan ada checklist kat belakang. Kamu cek mengikut soalan yang diberikan. Okey, saya bagi masa 5 minit. Boleh buat sekarang. Tak faham? Angkat tangan, tanya saya. Soalan cek, soalan lagi tik. Dalam masa yang sama kamu berkomunikasi, apakah yang sepatutnya kamu buat? Okey, first kamu check multimeter. Test yang ni dengan yang ni. Cek macam mana mengikut soalan. Kamu tik. Kawan kamu kata okey, kamu tik okey. Yang mana tak bisa. Seterusnya, output. Belakang ada soalan? Okey. Pastikan yang ini dua-dua ni cek yang ini lagi. Pada dia ada kontinisi akan dibuat. Ini okey. Jadi yang mana kamu cek, pastikan kamu tik. Yang ni tengok verify I/O. Okey, antara ni dengan yang ni. Cek boleh satu ni. Okey. Okey. Pastikan semua kolom tu, pastikan semua diisi, tik apa yang sepatutnya. Ada soalan, tak faham, confuse dan sebagainya, tolong tanya saya. Okey, dah. Okay. Dua 4 kosong kat mana?
toggle. Okey, bahagian input yang mana? Input Okey. Input. Ada berapa input? Ada 6 input, output ada 4. Okey. Faham betul? Jadi pastikan apabila kamu cek ni, pastikan ada connection di antara bahagian output dengan komponen. Apabila kamu cek, kamu letak kat sini, pastikan meter tu naik. Supaya mungkin mana dah tahu sebab wire ni kadang-kadang dia ada putus dalam dan sebagainya, kamu kena pastikan semua wiring yang kamu buat dalam keadaan dia baik. Sebab kita tak nak apabila kita hantar mesin dekat kilang, dia reject balik kepada kita. Disebabkan ada satu wire saja, betul tak? Sebab wire ni kita dah buat cantik, tiba-tiba dia reject pada kita sebab tak boleh guna. Jadi masalah. Kamu sebagai technician pastikan semua mesin-mesin yang kamu buat dalam keadaan dia baik. Pertamanya sekiranya ada PLC dan sebagainya, komponen yang lain. Kita cek dengan detail. Okey, kita faham. Macam mana aktiviti yang ni, okey? Okey, Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Okey. Seterusnya. Kita akan masuk kepada wiring, PLC wiring. PLC wiring ni tak susah sebenarnya. PLC wiring sebenarnya tak susah. Apa yang perlu kamu tahu adalah apa dia? Yang pertama, syncing dan juga sourcing, betul tak? Syncing dan juga sourcing. Jadi kamu perlu tahu apa itu syncing, apa itu sourcing. Satu boleh beritahu kepada saya, apa itu syncing, apa itu sourcing? Angkat tangan. Apakah perbezaan di antara dua? Satu boleh beritahu saya. Ada? Syncing adalah wiring dalam keadaan NPN ataupun PNP. NPN. Maksudnya signal yang masuk pada bahagian input adalah negatif. Betul tak? Apabila kamu tekan saja push button, signal yang masuk pada bahagian input adalah negatif. Manakala sourcing adalah PNP. Kamu tekan saja push button, toggle switch dan sebagainya, signal yang masuk pada bahagian input adalah positif. Yang tu kamu kena ingat. Itu adalah basic untuk kamu buat wiring. Tak kira lah komponen input mana-mana, telefon saya juga ke image switch ke, tak kira lah. Kamu kena pastikan sama ada kamu dapat wiring NPN ataupun PNP. Okey. Kalau kita tengok pada slide ni, dia kata input syncing logic. Input become active when connected to ground. Ground ni adalah 0 volt lah. 0 volt. The SSP is tied to voltage 24 volt. Cara kamu dapat wiring, pastikan input disambung pada 0 volt, SS disambung pada 24 volt positif. Boleh faham? Itu adalah syncing ataupun sync logic. Ada soalan terkait?
kalau kamu ikut balik. Okey, terima kasih. Kesilapan biasanya berlaku sama ada kamu sambung input output dan juga SS output. Betul tak? Kalau kamu buat kesilapan macam tu, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Cuma tak jadi je lah apabila kamu tekan push button, lampu pada input tak function ataupun tak nyala. Itu sahaja. Cuma kamu jangan join sekali. SS kamu masuk positif, kamu masuk negatif, biarkan betul. Jangan cuba-cuba buat. Pastikan sebelum kamu on power supply, kamu cek dulu SS pergi mana, komponen input pergi mana. Boleh faham? Ada soalan lagi? Okey, kalau ada soalan, kita teruskan kepada pendawaian yang kedua, iaitu source logic. Kalau kita baca dia punya penerangan, input becomes active when connected to positive 24 volt di DC. Betul? The MSP is tied to ground. Terbalik daripada yang tadi. Betul tak? Dia terbalik daripada yang tadi supaya signal input yang masuk pada bahagian input PLC adalah positif PNP. Boleh faham? Kalau kamu tengok kepada wiring dia ni, kamu tengok pada wiring dia tu, SS disambung pada photovolt dan juga komponen input. Komponen input disambung pada 24. Jadi apabila kamu tekan push button, signal yang masuk pada X1 adalah positif. Positif. Terpulang kepada komponen input yang mana-mana. Contoh, sensor yang kamu guna jenis PNP. Dan kamu perlu buat pendawaian input di PNP. Kalau kamu buat NPN, dia tak hidup. Lampu pada PLC tak akan nyala. Boleh faham? Ada soalan saja? Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey. PLC wiring, ada lampu, ada push button. Ada lampu, ada push button. Saya nak seorang volunteer datang ke depan, bagi tahu signal yang masuk pada bahagian input NPN atau PNP. Kalau kita buat penyambungan komponen input. Okey, Darul. Volunteer. Ke depan, tunjuk kepada saya. Tunjuk kepada kawan-kawan kamu. Signal yang masuk pada X1 adalah NPN. Kenapa orang kata NPN? Dia ke COM. COM adalah positif dan negatif. COM adalah negatif. Jadi PLC yang kita guna ni adalah jenis NPN. Memang kita tak boleh tukar. Kalau kita tengok COM kat sini, ni COM, dia memang jenis NPN. Kalau dia ada SS, dia jenis yang boleh buat di antara dua. Tak ada masalah. Sama ada positif ataupun negatif. Sampai lagi volunteer. Terima kasih. Baiklah, kita cuba. Pada bahagian output, ini adalah lampu, betul tak? Lampu. Y2 ni, dia akan keluar positif ataupun negatif. Y2. Keluar
positif. Confirm. Ada bantuan? Ya. Irfan. Negatif. Kenapa kamu kata negatif? Okey. Aika duduk. Kamu ke depan, tunjuk kepada kawan-kawan kamu apa yang kamu faham. Output terakhir dia adalah positif. So, tadi dia adalah negatif. Keluar Y2 positif ke negatif? Keluar signal daripada Y2. Daripada sini, Y ini dia pergi ke lampu ke tak? Keluar lampu pergi 24. Jadi keluar pada lampu adalah Y. Negatif. Boleh faham Untuk nyalakan lampu senang. Dia ada positif, dia ada negatif. Dia ada negatif, dia ada positif. Itu sahaja. Okey, terima kasih. Yang lain boleh faham? Jadi, kita tengok kepada keadaan PLC. Sama ada jenis COM ataupun jenis SS. Sebab apa? Pasaran PLC ini dia ada jenis COM, dia ada jenis SS. Siapa ada idea? Kenapa? Pengeluar Mitsubishi keluarkan PLC ada dua jenis. Kenapa? Mitsubishi kita tahu dia daripada Jepun. Jepun standard dia biasa dia akan guna signal negatif. Jadi dia dah set dah PLC yang dia gunakan jenis COM. Jadi kita tak boleh ubah kepada positif. Tetapi pengeluar dia fikir balik, sekiranya dia nak jual kepada negara-negara Europe. Europe dia guna jenis yang positif. Jadi dia terpaksa buat dua pilihan. Sama ada positif dan juga negatif. Jadi kalau kita rasa nak guna positif, kita beli yang SS. Kalau kita rasa nak guna yang negatif, kita beli yang COM ataupun SS. Tak ada masalah. Jadi kalau nak selamat, nak jimat dan sebagainya, gunalah yang jenis SS. Betul tak? Kalau tengok pada PLC kamu, ni. Kalau tengok yang ni, dia ada jenis SS. Dan dia ada model yang tertentu. FX1N, FX1S, FX10 dan sebagainya. Betul tak? Jadi PLC ini adalah satu komponen yang sangat penting dalam elektronik. Kamu kena faham betul-betul. Kamu kena kaji betul-betul supaya kamu boleh buat daripada wiring hinggalah ke programming, testing dan sebagainya. Ada soalan dekat ni? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, kita tengok apakah perbezaan daripada lintah 1, diagram 1 dan diagram 2. Yang ni apa beza daripada yang tadi? Siapa boleh bagi penerangan sikit? Volunteer. Apakah yang kamu rasa kelainan daripada PLC yang tadi dengan PLC yang ini? Okey, hebat. Yang tadi menggunakan COM, yang sekarang ni menggunakan SS. Yang tadi menggunakan COM, dan sekarang ini menggunakan SS. yang ni menggunakan SS. Okey, apakah kelebihan yang menggunakan SS? Dia boleh menggunakan positif atau negatif. Boleh menggunakan positif Atau negatif. pada bahagian Sebagai input. input. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi kalau yang tadi dia hanyalah negatif. Kalau yang ni dia boleh gunakan positif dan juga negatif. Ada soalan? Kalau kamu tengok kepada diagram dekat depan tu, ada soalan? Ada? Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada slide yang seterusnya.
wiring testing. Kita nak test wiring kita. Kamu dah buat wiring, kemudian kamu nak test. Betul tak wiring yang kamu buat? Ada tak penyambungan di antara bahagian input dan juga bahagian output? Okey. Sebelum kita buat testing, saya nak kamu buka semua wire ni. Buka semua wire. Dalam 2-3 wire kamu buka, letak tepi. Saya nak kamu sambung balik. Kamu uji dengan menggunakan multimeter. Boleh? Saya nak semua bangun. Pastikan kamu buat wiring. Ini wire-wire yang kamu boleh buka. Mana-mana ya. Dan kamu buka balik. Dan gunakan multimeter untuk buat testing. Okey, saya bagi masa dalam 10 minit. Kamu try buat, check. Kalau tak faham, angkat tangan tanya saya. Okey, boleh mula sekarang. Yang ini, dia terus. Yang ini kamu pastikan kamu tentukan yang mana proses yang lebih. Kalau tersilap dan sebagainya, kata dia akan merespon. Kita betul, betul dan cepat saja. Yang ni, pastikan kamu tengok sebab dia ada atas bawah. Pastikan kalau kamu nak guna kom, dia punya point dekat mana? Belah bawah. Pastikan dia betul. Kamu dah sambung satu, guna multimeter check balik. Nak check ada tak connection di antara sini dengan dia? Check. Tengok pada. Sambung yang ini dengan yang sambung pada PLC, pastikan dia ada connection. Okey. Dengan ini, dengan yang ini. Pastikan dia ada penyambungan. Satu bak sini, satu bak sini. Okay. Sini ada masalah? Dan yang kamu kena pastikan dia ada kontak. Itu memang kita cek dulu dia. Pastikan dia ada kontak. Kalau dia ada kontak, itu dulu kan. Jika kamu sambung kepada yang ini, pastikan yang dicek dia. Cek dia punya kondisi dia. Untuk ekstrak dan sebagainya, cek. Ada?
teori yang dalam ini. Ini kamu cek tadi. Surat 5 tadi. Okey. Bila kamu cek tadi, pastikan di dalam keadaan yang baik. Cek kat sini, pastikan semua ini memenuhi apa yang satu. Ciri-ciri keselamatan, kaedah cara cek sebagainya kamu guna.